apa yang sekolah boleh tawarkan, kita menjangkakan dari segi guru-guru yang berkemampuan profesional. Kalau ikut prasarana, kami tak boleh tawarkan prasarana yang baik lagi lah buat masa sekarang. Tapi daripada guru-guru, bagi saya lah, guru-guru sini boleh menawarkan khidmat bakti masing-masing dengan pengalaman mengajar yang agak lama. Kemudian dari 34 orang tu berbagai kemahiran yang ada. Dari segi IT, dari segi ada yang memeriksa kertas UPSR, kemudian ada yang penceramah bagi kertas-kertas UPSR. Jadi guru-guru yang ada di sini boleh membantu pelajar-pelajar yang ada di Sekolah Kebangsaan Seri Perlis untuk mencapai potensi masing-masing. Khususnya kelainan sekolah. Kelainan sekolah apa yang saya bersama penolong-penolong kanan ingin buat kelainan untuk Sekolah Kebangsaan Seri Perlis ini adalah dari segi perhubungan. Dari segi perhubungan yang mana menjadikan sekolah sebagai komuniti yang tenang. Macam mana cara dia? Yang pertama sekali, kita akan libatkan guru dan ibu bapa. Guru dan ibu bapa ni dengan gembiranya terlibat dalam menyumbang pada kesejahteraan kanak-kanak yang belajar di sekolah ni. Saya datang ke sini pada bulan 3. Kemudian PKP baru masuk bulan 3. Ya, masuk bulan 3 tahun ni. Okey. Jadi kita akan libatkan ibu bapa. Kita sekarang saya dalam proses untuk kita cuba tarik ibu bapa lah bersama-sama dalam membantu sekolah bagi semua aktiviti sekolah. Okey, yang kedua, setiap orang belajar dan menghormati pendapat dan nilai semua orang. Kita nak semua orang di sini menerima pendapat antara satu sama lain, tak kiralah pendapat budak, pelajar, pendapat ibu bapa, pendapat sesama guru ataupun pendapat staf. Atau pendapat orang kantin sekalipun. Ya, jadi kita ambil tahu sama satu sama lain, menghargai ketulusan masing-masing, kejujuran dan mesti bersifat komunikasi terbuka. Tak mau ada yang simpan-simpan dalam hati, cakap-cakap kat belakang, tak mau. Setiap bakat adalah unik. Maksud dia, kita tahu murid mungkin dia tak boleh dari satu segi, tapi dia boleh dari segi yang lain. Maka bakat murid itu adalah unik, dan setiap kesilapan bukanlah untuk dihukum, tapi adalah peluang untuk bergerak ke arah perubahan dan kesempurnaan. Yang mana yang ni untuk penambahbaikan berterusan lah. Dan kita nak semua ahli sekolah ni bercakap satu nada, berjalan sama langkah, bergerak satu arah. Tak ada yang kalau saya pi ke kiri, pi ke kanan, tak ada. Ya, kita nak semua sekali satu hatilah bila kita buat sesuatu, insya-Allah. Kemudian masa depan sekolah. Masa depan sekolah ni kita tengok dari segi potensi murid. Potensi murid kita pupuk, kita kembangkan mengikut kecerdasan yang dimiliki, meliputi gaya belajar yang berbeza. Sama ada dari segi auditory, dari segi visual ataupun kinestetik, ikut kemahiran, kebolehan masing-masing kita pupuk. Kemudian pembelajaran dalam suasana yang menenangkan. Tiada ancaman, tiada tekanan, tak ada cikgu marah-marah, tengking-tengking, pukul-pukul. Kemudian pengintegrasian teknologi dalam PDPC. Maksud dia kita sama dengan orang, kita ke depan. Tak boleh kita orang kata kalau PDP duk ikut cara lama. Kita integrasikan teknologi. Kemudian kita akses kepada kemampuan intelektual, kemahiran sosioekonomi dan budaya. Jadi masa depan Sekolah Kebangsaan Seri Perlis kita hendak menjadikan sebuah pusat pembelajaran paling membahagiakan, pencetus kepada keinginan untuk terus belajar. Bila bukan saja dihormati tetapi dihargai dan diraikan. Maksud kata bila dia main Seri Perlis, dia ingat Seri Perlis sampai bila-bila. Dia pergi ke universiti pun dia rasa di sinilah dia belajar sesuatu. Sekali inilah kami punya adiwira Fantastic Four. Sebab apa? Kita ada di situ satu figura Mr. Fantastic yang membawa figura ketua berwibawa
bersifat selalu mengambil tahu, tubuhnya tak ditembusi peluru. Mailah kok mana pun, kita ada. Kemudian kita ada satu lagi, Invisible Woman, yang memiliki pemikiran yang tajam, unik dan berkemampuan untuk memanipulasi cahaya. Jadi kita manipulate apa yang mai kat kita. Dengan pemikiran kita yang ada, kita cuba pastikan bahawa apa yang datang tu kita hadapi. Kemudian, The Human Torch, remaja yang suka berontak, sukakan sensasi menjengkelkan tapi baik hati. Dalam tiap-tiap organisasi mesti ada. Tambah kita macam anak-anak, ya, dia yang suka berontak, kadang-kadang ada yang tak kena. Ada yang kena, begitu juga cikgu, begitu juga staff. Tapi kita cuba. Ha? Dan The Thing, figura yang mengerikan. Maksud kata, kita ada grup-grup yang macam ni, ya, tetapi sentiasa berhati lembut, bersifat setia dan melindungi. Jadi kita gabungkan ke semua tu, sifat-sifat ni. Sebab apa kita ambil Wira ni? Sebab mewakili semua watak dalam organisasi sekolah. Dari kepimpinan, guru, murid dan waris. Setiap dari seorang punya kekurangan dan kelebihan. Jadi kekurangan diatasi, kelebihan serta kekuatan disepadukan agar organisasi SK Sepeleh dapat berfungsi dengan sempurna. Masing-masing watak menjalankan tugas masing-masing secara kebersamaan, menampung antara satu sama lain. InsyaAllah kecemerlangan organisasi dilaksanakan secara perbaikan berterusan. Itu saja Tuan, terima kasih. Ini adalah lawatan perkenalan lah, untuk kita datang berjumpa dengan khususnya pentadbir dan juga melihat sedikit sebanyaklah persekitaran. Okey, saya sebenarnya di Seri Pelih ni saya ada satu kenangan. Cuma saya nak cerita apa yang kita buat kepada anak murid kita ni. Kadang-kadang dia memberikan satu ingatan ataupun satu impak yang besar kepada dia. Walaupun kadang-kadang kita tak perasan pun apa yang kita buat pada dia tu. Kami main bola sepak final. Saya rasa masa tu macam zone kangak kot. Masa tu saya goalkeeper. Tapi reserve je lah. Jadi kita kalah lah dengan sekolah putera tu. Bila nak ambil hadiah, saya nak pergi beratok. Sebab goalkeeper reserve kan, mesti dapat hadiah. Tapi coach tu tahan saya. Dia kata, budak ni dah lebih. Kawan kamu dah lebih, kamu tunggu dulu. Jadi saya tak dapat hadiah lah. Secara ni mungkin pada cikgu tu tak ada apa-apa lah kan. Tapi pada saya, sampai sekarang saya ingat kenapa saya ditidakkan untuk menerima hadiah tu. Sedangkan saya adalah penjaga gol simpanan. Dan dalam pasukan, dia mesti ada penjaga gol simpanan. Jadi mungkin kita cikgu, kita tak ada rasa apa-apa. Tapi cuma bayangkan, sehingga saya umur 50, saya masih boleh ingat lagi perkara tu. Jadi itulah apa-apa tindakan kita kepada pelajar ni, kita kena pastikanlah yang benda tu tidak memberikan impak yang negatif lah kepada dia. Okay, jadi Seri Pelih ni ada ikon hebat dalam sukan daripada sekolah Seri Pelih ni. Tengku Ahmad Tajuddin, pemain hoki. Jadi saya tak tahulah, mungkin wajar lah kot dibuat satu corner ke apa ke. Saya memang kenal sangatlah, sebab masa dia masuk ke sekolah sukan Bukit Jalil tu, saya adalah cikgu di sana. Tapi Tengku Ahmad Tajuddin ni tak tahulah, dia sebenarnya dia masuk tiket bola sepak, tetapi disebabkan saiz dia agak kecil pada ketika itu, dia tak dapat banyak peluang sangat. Jadi kemudian dia bertukar ke hoki. Jadi saya rasa dia antara pemain hoki yang berjaya lah. Kemudian kalau sama best dengan saya tu, umur 50 ada seorang budak perempuan nama dia Johanna. Johanna apa entah, dia tu pernah jadi pembaca berita lah di TV3 tak salah saya, tapi sekejap lah kot. Jadi saya minta lah pihak sekolah cuba cari ikon-ikon di sekolah ni yang hebat-hebat dan dipamerkan, supaya itu sebenarnya adalah satu rasa winning mentality lah. Budak-budak melihat, dia kata, dulu budak sekolah ni juga ada yang hebat kan, jadi kenapa aku tak boleh jadi hebat macam dia. Jadi itu sebenarnya yang kita di Pelih ni kena tunjulkan. Tadi cikgu Puan Guru Besar kata guru-guru yang berkemampuan profesional.
Okey, cuma apabila kita sebut guru ni, kita tak boleh lari daripada bercakap tentang tanggungjawab dia dalam bilik darjah. Ya, bila tanggungjawab dalam bilik darjah ni, ayat yang saya selalu gunakan adalah guru mengajar dan budak belajar. Cuma kita kena lebih menghayatilah kepada perkara guru mengajar ni. Sebab dia bukan je masuk mengajar. Kalau dia masuk mengajar, dia gunakan kaedah macam mana saya belajar kata darjah 6 lah, tahun 1982 dulu. Saya rasa itu tak bertepatan lah dengan konsep cikgu mengajar tu. Cikgu mengajar ni maksudnya dia mesti mengajar mengikut kaedah semasa. Okey, dan dia juga mesti menguasai variasi pedagogi. Kan? Jadi itu yang saya rasa lebih kena beri penekanan lah kepada cikgu-cikgu instead of yang kita katakan berkemampuan profesional ni. Saya lebih suka nak melihat kepada kemampuan profesional cikgu dari segi tu. Yang dia kelebihan dia komputer ke, dia tanda kertas itu baguslah juga kan. Tetapi dia punya kerja hakiki lagi satu. Bila kita bercakap tentang cikgu ni, kita tak dapat nak lari daripada saya nak cakap tentang mereka bentuk kurikulum. Mereka bentuk ataupun dalam bahasa Inggerisnya redesign the curriculum. Kurikulum ni dia sebenarnya dia bukan saja tentang akademik. Tapi kalau tanya saya, kurikulum ni adalah semua benda yang budak belajar. Dia berkaitan dengan HAM, dia berkaitan dengan co-curriculum. Itu semua kurikulum. Jadi kurikulum ni kalau kita nak faham definisi dia adalah apa-apa sahaja. Yang pertama knowledge, pengetahuan. Yang kedua adalah kemahiran. Yang ketiga adalah skill yang budak dapat. Cuma kita nak membezakannya tu, sebab tu kita letak kurikulum dengan co. Jadi nak meredesign kurikulum ni, dia ada 3 perkara lah. Ya? Yang pertama, cikgu kena faham silibus. Dia kena menguasai silibus tu. Maksudnya dia kena kaji. Kalau dia mengajar darjah 3, bab 1 sampai bab 9 katakan, dalam sains darjah 3. Dia mesti betul-betul kena expert. Okey, dan kemudian dia mampu untuk mengintegrasikanlah subjek dia tu dengan subjek yang lain. Contohnya kalau dia mengajar sains, mungkin dia boleh integratekan bahasa Inggeris ke. Jadi bila dia nak gabung jalinkan dengan subjek-subjek yang lain, apa dia kena buat? Apa dia kena buat? Dia kena buat apa? PLC Betul tak? Dia cikgu sains. Dia nak gabung jalin dengan subjek bahasa Inggeris kan, ataupun subjek-subjek lain lah. Jadi dia kena berbincang lah dengan cikgu bahasa Inggeris tu, ataupun mungkin sains, matematik ke, 2-3 dia duduk sebagai PLC. Jadi saya nak kalau dapat lah bila kita nak meredesignkan kurikulum ni, dia yang pertama sekali adalah PLC tu kena berjalan. Dia boleh berlaku di mana-mana macam sekarang ni kan. Cikgu lepas habis jumpa saya ni, cikgu ambil borang PLC tu isi. PLC lah ni. Kan? So jangan lihat PLC ni sebagai satu benda yang terlalu formal. Kalau dia sembang bawah pokok pun, dia cerita tentang kurikulum, dia cerita tentang macam mana nak mengajar kelas 2 arif ke apa ke, itu sebenarnya PLC. PLC ni apa-apa saja perbincangan berkaitan dengan kurikulum, dan saya dah kata lah kurikulum ni luas. Siswa sukan, dia bincang macam mana nak buat track. Kan? Buat track 400 meter ke 200 meter, PLC je tu. Sebenarnya PLC kita ni, kalau mereka kata apa 5 jam, sebenarnya lebih puluh-puluh jam PLC dah. Kan? Dia orang ni pun tengah tu dengar saya cakap ni PLC juga untuk dia orang. Yang keduanya adalah menguasai pedagogi. Macam saya kata lah kan, bukannya mengajar satu cara dia kena berbagai-bagai cara dengan kaedah yang terkini lah. Mengajar tu kena bagi, sebab tu budak-budak akan tertarik dan menarik mereka untuk hadir ke sekolah. Okey, akhir sekali adalah tentang aspek pentaksiran. Kena lihat jugalah, sebab ini adalah aspek yang penting, kerana di akhir pengajaran barulah kita tahu adakah berapa persen budak ni yang faham, berapa persen yang tak faham. Okey, dan medium pentaksiran ni pun kena yang sesuai. Jadi kena fikir mungkin di situlah integrasi teknologi tu kena masuk. Ya, bawa dia pergi ke makmal ICT ke apa, bagi dia kuizi ke apa ke. Itulah benda-benda yang kita kena fikirkan. Kalau Puan Guru Besar kata tentang berkemampuan profesional ni, saya nak pergi lebih dalam. Jadi saya harap lepas ni tunjuk balik slide ni ke cikgu-cikgu,
dan masukkan apa yang saya bagi tahu. Dulu saya pengetua. Jadi pengetua saya boleh bangunkan cikgu, boleh grow teachers. Tapi bila saya jadi pengarah, saya tak mampu nak turun sampai bawah. Kan? Jadi saya akan bangunkan guru besar dan juga middle leaders. Kan? Jadi kita harap middle leaders mampu membangunkan cikgu-cikgu. Jadi itulah harapan kita. Guru dan ibu bapa dengan gembiranya terlibat dalam menyumbang kepada kesejahteraan kanak-kanak yang belajar di sini. Okey. Persoalannya sekarang, apa program kita nak buat? Ya, ini adalah apa yang kita nak capai kan secara umum ya. Tetapi yang paling penting adalah apa yang kita nak buat. Program apa kita nak buat. Dan juga kita kena kaji lah program tu memberi impak ataupun tidak. Di Malaysia ni, dia masalahnya adalah bila kita ada satu masalah, kita cuba tackle benda tu directly, secara terus. Macam tadilah budak main lewat tepi rumah dia. Itu pada saya secara terus. Tapi kita gagal nak memikirkan bagaimana kita nak tackle masalah dia main lewat ni secara indirectly. Jadi kita buat kajian. Apa sebenarnya keperluan budak ni? Yang pertama sekali adalah kita kena fikirkan daya tarikan untuk dia datang ke sekolah. Lepas tu kita tengok dia ni rupanya dia tak boleh duduk di sekolah ni dalam jangka masa yang lama. Jadi itu yang kita katakan kena buat analisis need dan juga kajian impak pada setiap program. Ini lah benda yang saya nak beritahu itu tentang apa dia program. Ini adalah end result dia ataupun outcome yang kita nak. Tapi yang kita kena fikir sekarang ni adalah apa dia program. Kalau dah ada program dalam pelan taktikal, kena buat kajian impak. Sebab pelan strategik ni, banyak sekolah dia buat dalam bentuk binding yang cantik. Bahkan ada sekolah yang buat pelan strategik ni dalam hard binding. Pelan strategik ni dia adalah live document, dokumen yang hidup. Bermaksudnya kalau kita tengok program kita kan, program kita menziarahi pelajar, tak berkesan masuk kelas baru. Dan pelan strategik ni dia mesti ada banyak contengan. Dia bukannya siap pelan strategik tu 2020, 2023, hard binding, Nazir mai, ni pelan strategik kami. No. Patutnya pelan strategik tu dia comot-comot sikit lah, because that is the document yang kita selalu tengok, yang kita selalu refer dengan cikgu kita. Sebab tu saya lebih suka pelan taktikal ni disekalikan dengan OPPM. Sebab OPPM ni kita boleh lihat dia punya keberkesanan dia, nak tambah program ke, nak kurang ke, ataupun nak buang terus program tu. Kita ni dia ada satu kataan yang kita kena selalu fikir. Adakah sekolah kita ni telah bersedia untuk menjadi future ready school? Sekolah yang menyediakan budak untuk masa hadapan. Sebab apa cikgu? Cikgu jangan tengok budak-budak kita ni sampai darjah 6 ya. Kalau budak darjah 1, kan, darjah 1 lah ni, masa depan dia tahu bila. Depan dia sekolah menengah, kata dia masuk college lah 3 tahun, 4 tahun. Masa depan dia 2035. Cikgu cuba bayangkan dia nak survive dalam tahun 2035. 2035 ni apa yang jadi ya sebenarnya? Kan? Yang kita boleh andaikan lah dia IR 4.0 lah, Industrial Revolution 4.0. Apa yang dia boleh buat oleh mesin, kan? Contohnya kalau mesin boleh ambil gambar ni, habis dia ni tak ada kerja. Kan? Hantar satu drone kan, dia ikut saya kan. Sama saya duduk cakap, dia ambil tak tu. Habis dia pun tak ada kerja. Itu dia. Apa saja yang boleh buat oleh mesin, manusia dah tak boleh cari makan lah zaman. Tengok cara bekerja. Dan antara cara bekerja yang saya boleh selalu saya sebut adalah digital nomad lah. Sekarang ni orang dah tak perlu pejabat lagi dah. Orang dah tak perlu apa, orang hanya perlu laptop. Laptop dan juga line internet untuk bekerja. Dan itulah pejabat mereka. Jadi kita sedikit sebanyak lah ya, kena mula lah ya, menyediakan para pelajar kita ke arah tersebut. Jadi maksudnya cubalah panggil cikgu-cikgu kita, ni pengarah bagi cabaran kat kita ni. Dia kata kan, jadi apa yang kita boleh buat kat sekolah ni supaya nampak sekolah ni dia macam future ready school lah. Dengan bantuan PIBG sebagainya, sebab tadi nak kata nak bekerjasama dengan PIBG kan, mungkin boleh mula mewujudkan satu future classroom. Cuba tengok apa dia elemen future classroom ni, kan. Maksudnya budak dia boleh membentang,
dia menggunakan teknologi untuk buat project based learning, dia mungkin gunakan smartphone untuk buat video. Itu adalah langkah-langkah awal lah. Dan akhir sekali, ada masa lagi, saya nak cakap tentang proses. Tentang proses. Okey. Di banyak sekolah di Perlis ni yang saya pergi, banyak mereka cerita antara projek yang mereka buat adalah tanam cabai. Bila tanam cabai ni, di mana yang budak terlibat? Budak sekolah tu terlibat di mana? Apa tujuan dia? Objektif utama dia apa? Nak bagi budak pandai. Knowledge, kemahiran dengan value tadi. Bila tanam cabai, kalau kita involvekan daripada awal, daripada ajak budak polybag size apa, tanah apa nak masuk, baja apa nak masuk, cabai jenis apa nak masuk, ada tak 3 benda ni? Ada. Knowledge ada, kemahiran ada, dia buat benda tu. Nilai sambil-sambil itu ada kan. Kalau hari ni kelas 2 Arif kena siram cabai, dia kena siram lah. Kalau tidak, dia tak ada nilai lah kalau dia tipu. Dan juga kemudian petik dari segi marketing, dari segi nak kira kan, cabai yang hari ni berapa kilo, berapa ringgit. Jadi semua proses ni sepatutnya didedahkan untuk budak buat. Jadi barulah proses tanam cabai ni dia adalah merupakan kurikulum. Tapi kalau budak petik cabai kurikulum ada. Kenapa kemenjadian budak kita ni agak tak sama lah kan dengan negeri-negeri lain lah, disebabkan oleh proses tadi. Kita tidak mendedahkan keseluruhan proses tu kepada budak. Jadi dia tak dapatlah 3 benda ni tadi. Tu kot yang saya nak beritahu. Dan siapa Koko? Cuba cikgu kira tengok. Daripada jas 1 sampai jas 6 ni, berapa ramai budak yang boleh wakil sekolah? Dia hanya akan start wakil sekolah mungkin masa dia jas 5, jas 4 kalau yang tera betul-betul ya. Yang lain tu, apa kita buat kat mereka? Berapa persen yang mampu wakil sekolah? Kalau kata 30%, yang 70% lagi tu, apa kita buat? Jadi kita kena buat program dalaman. Contohnya, kalau kita kata kita ada program inovasi, nak hantar budak pergi bertanding di Unimed, sepatutnya kelas darjah 4, darjah 5 tu kena buat dulu pertandingan inovasi antara kelas tu. Baru mereka semua merasai lah. Jadi yang terbaik saja yang akan terpilih. Sebab talent budak ni kita tak boleh jangka. Kadang-kadang dia sengap ya. Kan? Tapi bila diberi peluang, dia pun okey. Itulah kot. Panjang lebar lah ni. Okey, ada apa-apa nak tanya? Nak bagi pendapat ke apa ke? Bila kita habis kelas kan, habis mengajar, ada soalan? Tanya budak, ada soalan? Budak tak tanya soalan? Apa kita rasa? Apa kita rasa? Betul dia pun ni faham aku ajar ni. Kan? Jadi itu juga adalah antara satu perkara yang kena biasakan. Biasakan budak bertanya soalan. Saya beritahu cikgu, kalau cikgu hari ni tak ada idea sangat lah nak buat set induksi ni apa, cikgu masuk okey, saya nak 5 soalan. Saya nak pelajar kelas ni tanya saya 5 soalan, apa-apa sahaja. Tak kira saya tanya apa. Okey, berdiri semua. Okey, kalau tak cukup 5, hampa berdiri lah sepanjang lesson ni kan. Dia akan start tanya. Itu sebenarnya cara kita menggalakkan dia bertanya soalan. Okey lah no? Okey, baik. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.